Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana masih menonton zaini4e.com channel. Hari ini saya nak kongsi satu kenyataan daripada Suruhanjaya Tenaga, iaitu pihak ataupun badan kawasalia tentang tenaga elektrik di Malaysia. Maknanya polis lah, polis untuk penguasaan akta ataupun undang berkaitan dengan penggunaan tenaga elektrik di Malaysia. Okay, sebenarnya statement ni bukannya yang baru. Pihak Suruhanjaya Tenaga telah lama dan beberapa kali keluarkan statement ni, dan saya ternampak tadi. Jadi saya rasa saya nak kongsi dalam channel saya ni supaya semua boleh dapat makluman dan juga boleh ambil tindakan supaya tidak lagi terpedaya terpedaya dengan so-called alat-alat penjimat tenaga yang dijual di pasaran. Okay, ada alat penjimat tenaga. Sebab saya pernah cakap dalam video sebelum ni, kita perlu cekap tenaga. Bila kita cepat cekap tenaga, kita akan jimat tenaga. Kalau kita hanya jimat tenaga, kita mungkin akan compromise kita punya output ataupun hasil yang kita nak daripada penggunaan tenaga kita. Okay, sebelum tu, saya cakap banyak tak guna. Nanti orang kata, siapa saya ni kan? So, saya bacakan statement daripada pihak Suruhanjaya Tenaga, iaitu berkenaan dengan apa itu pendapat mereka tentang alat penyimatan tenaga. Okay, saya buka saya punya ni. Okay, tengok ni kenyataan daripada ST, Suruhanjaya Tenaga, yang bertarikh pada Februari 2019. Okay, 2019. Okay. Di sini kenyataan dikeluarkan pihak Suruhanjaya Tenaga, dia menyatakan bahawa Suruhanjaya Tenaga tegaskan alat jimat tenaga tidak berkesan. Tidak berkesan. Okay. Okay, pada 20 Februari 2019, pihak Suruhanjaya Tenaga telah menyatakan atau pihak ST telah menegaskan bahawa alat jimat tenaga ataupun any saving device yang terdapat di pasaran adalah tidak berkesan dalam mengurangkan bil elektrik seperti yang diiklankan. Kerana iklan-iklan ni kan dia kata macam-macam. Okay, 40% apa dia panggil dah siapa-siapa tak bagi statement. Saya jimat RM200, RM300, everything. So, penipu. Okay, so kemudian ST berkata ST dan kerjasama beberapa pihak telah mengambil inisiatif untuk mengkaji keberkesanan ESD ini. Bagaimanapun, kajian berkenaan mendapati bacaan meter pengguna tidak menunjukkan perbezaan yang ketara. Tidak menunjukkan perbezaan yang ketara. Selain itu, tiada mana-mana badan bertauliah, tiada mana-mana badan bertauliah membuktikan alat tersebut mempunyai kesan penjimatan tenaga elektrik. Okey. Kemudian kenyataan ST lagi, pengguna mungkin terpengaruh dengan demonstrasi oleh penjual di mana mereka menunjukkan perbandingan kadar arus ataupun current elektrik yang menjadi lebih rendah setelah ESD dipasang. Dia nampaklah buat demo kan, dia tunjuk bang macam ni bang, macam ni bang. Okay. Ingin diingatkan bahawa apabila ESD dipasang, kadar arus akan berkurangan. Kadar arus akan berkurangan, namun jumlah kuasa yang direkodkan tetap sama mengikut bilangan kadar dan kadar kuasa peralatan elektrik yang digunakan. Okey. Okey. Ini sekaligus tidak akan memberi perbezaan ketara terhadap kadar penggunaan elektrik yang diukur berdasarkan kilowatt jam. Sebab kita bayar bil elektrik ikut kilowatt jam. Okey, setiap kilowatt jam kita bayar ada harga dia. Okey, berdasarkan kilowatt jam penggunaan dengan menggunakan formula arus darab voltan darab faktor kuasa darab faktor masa darab masa digunakan. Okey, saya ulang lagi, menggunakan formula dia ialah arus darab voltan darab faktor kuasa darab masa digunakan. Okey, kemudian sambung baca statement Suruhanjaya Tenaga ni atau ST ni. Untuk makluman, pemasangan ESD tidak memberi kesan, tidak memberi penyematan sehingga 30%. Ada yang 40%, 60% pun ada. Okey, sehingga 30% seperti yang didakwa ke atas bil elektrik premis domestik. Kerana meter elektrik merekodkan penggunaan kuasa sebenar kilowatt hour ataupun kilowatt jam, sedangkan penggunaan ESD di mana komponen utamanya merupakan kapasitor hanya memberi kesan kepada penggunaan kuasa reaktif ataupun KEVA. Ini orang belajar elektrik tahulah. Okey. Okey. Malahan dalam keadaan beban pengguna yang rendah atau peralatan dimatikan, penggunaan ESD masih membolehkan meter merekodkan penggunaan elektrik. Nampak? Walaupun beban rendah pun dia masih guna. Dia nampak ada merekodkan penggunaan elektrik.
Walau bagaimanapun, penggunaan kapasitor lebih memberi manfaat kepada perpasangan elektrik di sektor industri yang banyak menggunakan beban induktif kerana ianya dapat menambah baik kadar kuasa bekalan sistem bekalan pengguna dan seterusnya mengelakkan pengguna dikenakan penalti oleh pihak utility. Untuk kawan-kawan macam industri ataupun bangunan besar-besar ni, dia kena kekalkan certain amount of nilai faktor kuasa dia, power factor dia. Jika tidak, dia kena denda yang adalah sebab-sebab dia, technical reason dia. Sehubungan itu, ST ingin menasihati orang ramai agar tidak terpengaruh dengan dakwaan-dakwaan yang mengatakan ESD ini termasuk dalam bentuk kad. Macam-macam bentuk kad. Boleh mengurangkan jumlah bil elektrik. Saya nampak tu jenis yang tampal pula. Ditampal kat sebelah tempat pasok isi petrol, boleh jimat tenaga juga. Macam-macam. Sambung lagi. Bagi menyematkan penggunaan elektrik, ST menyarankan orang ramai memudahkan amalan cekap tenaga. Senang je. Amalan cekap tenaga. Boleh tengok video saya sebelum ni. Yang pertama, gunakan kapal elektrik yang punya label cekap tenaga. Gunakan kapal elektrik yang label dia ada cekap tenaga 5 bintang. Paling bagus. Yang kedua, gunakan kapal elektrik secara berkhemah dan elakkan pembaziran. Senang nak jimat, elak pembazir. Kemudian, bila matikan bekas elektrik pada kelengkapan yang tidak digunakan. Tak guna, tutup. Kemudian kalau guna penyaman udara ataupun pendingin hawa, laraskan suhu pada 24 darjah Celsius. Kemudian kalau ada, gunakan juga yang keempat, gunakan sumber pencahayaan dan pengudaraan semula jadi untuk menyematkan tenaga elektrik. Maksudnya bila siang kan tak perlu buka lampu, hanya gunakan cahaya matahari bertingkap. Yang kelima, pantau trend penggunaan tenaga elektrik bulanan serta kena pasti dan tingkatkan amalan-amalan cekap tenaga sewajarnya. Kemudian sambung lagi. ST turut tindakan tidak bertanggungjawab segelintir pihak yang menggunakan logo ST bagi tujuan promosi SD ini melalui pengiklanan di media-media sosial dan juga jualan terus kepada orang ramai. ST dengar ni ST tidak pernah meluluskan apa-apa produk ESD, dan tindakan boleh diambil terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan logo ST. Maksudnya kalau nampak, kalau orang jual kata guna logo ST, gunakan, saya dapat kelulusan ST sebagainya kan, boleh buat laporan tau. Laporan pada ST, mereka ni telah salah guna. Mereka boleh diambil tindakan. Dan ST juga ingin meminta kerjasama orang ramai untuk melaporkan kepada ST berkenaan kegiatan tidak bertanggungjawab menyalahguna logo ST seperti yang dinyatakan di atas. Untuk sebarang maklumat atau aduan boleh melalui laman web ST di www.st.gov.my. Itulah saya nak share kali ini. Sebab benda ni dah lama sebenarnya. Saya nak tahu sini tak? Adik saya pun dah kena. Saya dah kata kat dia, dia tak percaya. Saya dah sebab kita ni, kadang-kadang kita ni senang nak percaya. Kita lebih percaya pada kata-kata orang. Testimonial yang dekat siapa pun boleh cakap. Sebab saya pernah dulu saya nak cubalah, masa tu saya masih kerja di Suruhanjaya Tenaga. Saya cubalah orang jual tu, saya tanya kat dia. Macam ni lah adik. Dia kata, bang, barang jimat tenaga bang. Saya kata kat dia, macam ni lah adik. Kalau adik pasang, rumah saya, macam ni lah. Adik pasang barang di rumah saya. Anda semua boleh cuba macam ni. Kalau orang kata jimat tenaga, dia boleh jamin kan. Macam ni lah, dia kata. Pasang barang ni elektrik rumah saya. Pasang rumah saya 3 bulan. Kalau lepas 3 bulan, setiap bulan tu, saya punya bil elektrik saya, jimat 40% ke 60% macam yang cakap, saya boleh bayar 2 kali ganda. Saya kata, tak apa, pasang kat rumah saya 3 bulan. Lepas 3 bulan, kalau saya punya pinjaman elektrik, penggunaan elektrik saya tu dalam keadaan normal saya, kurang macam yang cakap 20% ke, 30% ke, 60% ke, saya boleh bayar 2 kali ganda harga tu. Dia kata, sanggup? Tak sanggup. Sekali tu saya saja kan, saya kata kat dia macam ni lah. Awak pasang ni, dia rasa awak jual ni ada kelulusan Suruhanjaya Tenaga ke? Ada cik, dia kata. Ada cik. Masa tu saya masih kerja. Saya pegang kuasa Suruhanjaya Tenaga masa tu. Saya kata, ada cik, ada bang, kita ada kelulusan. Kita mana kelulusan? Surat kelulusan? Mana surat kelulusan saya nak tengok juga. Kelulusan anda daripada Suruhanjaya Tenaga mana? Dia kata, tak ingat bang, ada dekat bos, dia kata. Saya kata, tak ada. Saya berjamin tak ada. Macam mana abang tahu? Saya kerja Suruhanjaya Tenaga. Tua diam, dia kata, bang, boleh tolong tak? Jangan bising. So saya nak pesan tu saja. Kita boleh jimat tenaga, kita boleh jimatkan kos bil elektrik dengan cara mengamalkan amalan cekap tenaga. Jangan bazirkan duit, beli barang cekap tenaga.
Kalau siapa yang dah pernah so-called pakai tu, jumpa saya lah. Saya jemput datang rumah saya nak tengok, saya nak datang melawat, saya nak tengok, saya nak bawa orang ST, saya nak bawa orang sirim. Okay, seorang sirim ke, buat test. Kita buat test. Supaya kita bawa, ambil produk tu, kita hantar test di makmal. Okay, saya boleh, insyaAllah saya boleh cari kawan-kawan yang boleh sanggup fund. Okay, kalau betul safe, kita pun nak beli barang tu. Kita nak jual. Okay, kita boleh fund testing tu. InsyaAllah. Okay. So, janganlah. Okay? So, kalau jimat tenaga, nak jimatkan kombil elektrik, amalkan amanat cakap tenaga. Jangan membazir. Kemudian, kalau guna peralatan, gunakan cara cakap tenaga. Okay, kemudian, beli yang 5 star. Beli yang 5 star ni kat belakang saya ni kan. Nampak ni, belakang ni. Okay. Yang nampak logo 5 bintang tu, okey. 5 bintang tu itu yang paling jimat tenaga, dan senarai tu ada 8 senarai tu, kipas domestik, televisyen, pencemat udara, okey. Peti sejuk, okey, mesin basuh, microwave oven, periuk nasi elektrik dan penyejuk setakat ni. Beli yang 5 bintang tu, 5 star mahal sikit tapi insya-Allah yang masa panjang akan jimat tenaga. Okey. So saya kongsi ni, so jadikan jimat tenaga amalan kita, jangan sampai tertipu hanya kerana nak jimat tenaga, akhirnya akan membazirkan duit kita. Okay, so stay safe, stay healthy, stay happy, stay energy efficient, jimat tenaga, jimat wang, mudah saja. Okay, tak perlu bayar mahal. Okay, gunakan cara pertama, jangan membazir. Yang kedua, gunakan alat yang cekap tenaga yang telah teruji oleh pihak berkuasa. Okay, Assalamualaikum, jumpa lagi.